الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان، ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شبها طول الصراط. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث
جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير دار.
Rabbil alamin. Afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadid lisani yahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsan. Alhamdulillahil alamin. Kita sambung daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa pada perkataan pengarang rahimahullahu taala, muka yang ke 659, wa kullu hadha mimma yunazzahu anhu mansibun nubuwah. Dan setiap apa yang kita bicarakan tentang masalah berdusta pada perkara dunia, sengaja tak sengaja dan semuanya itu semuanya daripada perkara mimma yunazzahu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa kullu hadha mimma yunazzahu anhu mansibun nubuwah. Dan semua ini daripada perkara yang terpelihara, maha suci daripadanya oleh kedudukan kenabian. Wal marratul wahidatu minhu fima yustabsha'u wa yustashna'u. Dan satu kali pun kalau berlakulah pendustaan pada perkara-perkara dunia sekalipun, ia termasuk daripada perkara yang yustabsha'u, dikira teruk, dibilang jelik. Wa yustashna'u, dikira sebagai kecelaan. Wa yashi'u mimma yukhillu bi sahibiha, dan menyebabkan jadi masyhur dan tersebar perkara yang mencacatkan sahibiha, tuan punya orang yang berkata berdusta tadi. Wa yuzri biqailiha lahiqatun bidzalik, dan mengaibkan dengan tuangnya, pasti perkara itu lahiqatun bidzalik, benda itu pasti akan terkena ataupun didatangi kepada perkara tersebut. Jadi kalau sekali pun benda itu menyebabkan seseorang yang berkata tu dikira sebagai perbuatan teruk, jahat, jelek dan seumpamanya, dan dikira aib kepada orang yang berkata, apatah lagi dengan darjat kenabian ini. Wa amma fi ma la yaqa'u hadzal mawqi'i fa in adadnaha min as-saghair. Adapun perkara dusta yang tidak berlaku seperti apa yang kita bincangkan ini, maka jika kita membilangnya daripada dosa-dosa kecil, fahal yajri ala hukmiha fil khilafi fiha, maka adakah berlaku di atas hukumnya pada masalah khilaf pada perkara itu? Jawabnya mukhtalafun fi, perkara ini dikhilaf. Was-sawabu tanzihun nubuwati an qalilihi wa kathirihi, dan pandangan yang sahih bahawa menyucikan kenabian itu, kedudukan kenabian daripada sedikitnya dan juga banyak. Wasahwihi amdihi wa amdihi, dalam keadaan lupa atau sengaja. Idh umdatun nubuwati, kerana asas kepada kenabian itu ialah al-balagh, ialah penyampaian, wal i'lam, dan pemberitahuan, wal tabyin, dan juga memberi kenyataan. Wa tasdiqu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membenarkan apa yang dibawa datang oleh Nabi. Wa tajwizu syai'in min hadha qadihun fi dhalik, dan keharusan sesuatu daripada perkara ini itu mencacatkan kepada darjat kenabian. Wa musyakkikun fih, dan mendatangkan syak padanya. Wa munaqidhun lil mu'jizah, dan menafikan kepada mukjizat. Falnaqta an yaqinin, maka hendaklah kita memutuskan dengan yakin bi annahu la yajuzu 'alal anbiya'i khulfun, bahawa tidak harus bagi kepada para nabi ini untuk berlaku khulfun, menyalahi, fil qawli, pada perkataan, fi wajhin minal wujuh, pada apa-apa jalan sekalipun, apa-apa wajah sekalipun, mustahil berlaku menyalahi nabi ini dalam perkataannya.
la bi qasdin, tidak dengan qasad, wala bi ghairi qasdin, dan tidak pula dengan tanpa qasad, wala natasamahu ma'a man samaha, dan wala natasamahu, kita tidak mengambil mudah, kita tidak boleh maafkan, tak boleh nak maafkan ma'aman samaha, dengan orang yang mengharuskan mengambil mudah, fi tajwizi zalika alaihim, yang mengatakan keharusan perkara itu atas Nabi, halas sahwi, dalam keadaan lupa, fima laisa tariquhul balagh, pada perkara yang bukan jalannya ialah menyampaikan wahyu. Jadi kita tak bersamalah mereka yang mengatakan bahawa harus berlaku perkara ini, menyalahi waqi' itu, perkataan menyalahi waqi' dalam keadaan lupa yang tidak berkait dengan wahyu. Kita tidak la natasamahu, kita tidak bersama, kita tidak bersama mereka, kita tak terimalah. Naam, wa bi annahu la yajuzu alaihimul kadhibu qabla nubuwah, dan juga dengan bahawa tidak harus ke atas Nabi ini pendustaan, berdusta sebelum kenabian. Wala tisamu bihi fi umurihim wa ahwalihim, dan tidak bersifat dengan dusta pada urusan dan keadaan mereka. Lianna dhalika kana yuzri, kerana itu menyebabkan jadi aib, wa yuribu bihim, mendatangkan keraguan dengan mereka, wa yunaffirul qulubah, dan meliarkan hati-hati an tasdiqihim ba'du, meliarkan hati-hati manusia daripada nak membenarkan Nabi selepas itu. Orang kata, kamu dulu pun tipu juga, kamu dulu sebelum latih jadi Nabi ni macam kami juga penipu. Jadi menyebabkan orang akan lari dan tidak mudah untuk terima. Jadi perkara itu mengaibkan kepada kerasulan hatta sebelum dilatih jadi rasul. Wanzur ila ahwali asri Nabi SAW, maka kamu lihatlah kepada situasi keadaan orang yang duduk sezaman dengan Nabi, min Quraisy, daripada kabilah Quraisy, wa ghairiha minal umam, dan lain-lain daripada umat lain, wa su'alihim an halihi, dan pertanyaan mereka tentang keadaan Nabi, fi sidqi lisanihi, pada benarnya percakapan Nabi, wa ma urifu bihi min dhalika, apa yang diketahui daripada urusan itu, wa atarafu bihi, dan mereka i'tiraf, mimma urifa, daripada benda yang telah kita maklum, wa tafaqa ahlun naqli, dan telah sepakatlah ulama-ulama ahli naqli, ulama-ulama yang menukilkan dan meriwayatkan hadis, sepakat ala ismati nabiyina minhu qablu wa ba'du, tentang terjaganya Nabi kita sebelum kenabian dan selepasnya. Wa qad zakarna minal athari, telah kami sebut daripada athar-athar hadis, fihi fil babi tsani, pada bab yang kedua, awal kitab, pada awal kitab, ma yubayyinu laka sihhata ma asyarna ilaih, menerangkan benarnya apa yang telah kami isyaratkan tentangnya itu. Habis. Faslun fi raddi ba'dil i'tiradati wasyubahi, fasal pada menolak sebahagian daripada bangkangan dan syubhah, kasahwihi, contohnya lupanya Nabi fi salah, dalam sembahyang, wa qali Ibrahim, dan kata Nabi Ibrahim alaihissalam kata, inni sakim, dia aku menipu, ini sakim, aku sakit. Jadi perkataan Nabi Ibrahim itu ada menganggapnya sebagai penipuan. Nabi Ibrahim kata, ini sakim, aku ini sakit. Jadi apakah jawapan sebenarnya dan huraian bagi apa yang berlaku tu? Fa in qulta, jika kamu kata, fama makna qaulihi alaihi salam, apa makna sabdaan Nabi fi hadits sahwi alladhi pada hadis lupa Nabi, alladhi haddatsana bihi al-faqih wa Abu Ishaq Ibrahim ibnu Ja'far qala haddatsana qadi Abu al-Asbagh ibnu Suhaib haddatsana Hatim ibn Muhammad haddatsana Abu Abdullah ibnu Fajjar haddatsana Abu Isa haddatsana Ubaidullah haddatsana Yahya an Malik an Dawud bin Husain an Abi Sufyan maula bin Abi Ahmad annahu qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, aku mendengar Abu Hurairah berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-asri, Nabi sembahyang asar, fasallama fi raka'atain, lepas 2 rakaat Nabi beri salam, faqama dzul yadain, maka dzul yadain bangun, seorang sahabat ni nama dzul yadain, gelaran dzul yadain, faqala ya Rasulullah aku siratis salatu am nasita, adakah sembahyang ini dikosor ataupun kamu lupa?
Kenapa asar 2 rakaat ni? Qasar ke lupa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu dhalika lam yakun. Kullu dhalika lam yakun. Kesemua itu tak berlaku. Wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat lain pula, ma kusiratis salatu wa ma nasitu. Tidaklah dikosarkan sembahyang dan tidaklah aku lupa. Al-haditha bi qissatihi, hadis secara panjang dengan kisahnya lah. Fa akhbarahu bi nafyil halatain, maka Nabi memberitahu kepada Zulyadain tentang penafian 2 keadaan. Qasar pun tidak, lupa pun tidak. Wa annaha lam takun, dan itu tidak berlaku. Wa qad kana ahadu dzalik, wah memang salah satu. Nabi kata tidak kedua-dua, tapi memang salah satu. Kalau tak lupa maksud qasar, memang tak qasar, maknanya Nabi lupalah. Memang salah satu je lah. Kama qala Zulyadain wa qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah. Zulyadain kata adalah berlaku sungguh sebahagian perkara itu Rasulullah. Jadi macam mana jawapannya tentang hadis ini? Kata Syekh, fa'lam waffaqana Allah wa iyyaka, ketahui kamu semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kepada engkau. Anna lil ulama'i fi dzalika ajwibatan, pada ulama pada masalah ini ada beberapa jawapan. Ba'dhuha bi sadadil insaf, sebahagiannya menghadap dengan secara insaf. Wa minha, makna dijawab dengan secara insaf lah, secara adil. Wa minha ma huwa bi niyyati ta'assufi wal i'tisab, sebahagiannya dijawab dengan cara ta'assuf ni makna melampau, menebang. Makna takalluf. Waha ana aqul, dan aku akan berkata. Apa kata dia? Amma alal qawli bi tajwizil wahmi wal ghalati, adapun atas pandangan yang mengharuskan berlaku waham, berlaku tersilap, wal ghalat, tersalah, fima laysa tariquhu minal qawlil balagh, pada perkara yang bukan jalan daripada perkataan ucapan tu ialah satu penyampaian wahyu, bukan perkara berkait penyampaian wahyu. Wa huwa alladhi zayyafnahu minal qawli, dan itulah yang kami tolak. Zayyafnahu ay radadnahu, kami tolaknya daripada 2 perkataan tadi. Perkataan ni kami tolaklah. Fala i'tirad bi hadzal hadits wa shibhi, maka tidak ada bangkangan, tidak ada i'tirad lah dengan hadis ini dan seumpamanya. Okay. Tak ada apa nama ni, tidak ada i'tirad yang berlaku tentang hadis dan seumpamanya. Wa amma ala madhhabi, mana? Sebab apa? Sebab pandangan pertama kata boleh Nabi tersalah pada perkara yang bukan melibatkan penyampaian wahyu. Perbuatan dia boleh Nabi tersalah. Jadi sini tak ada i'tirad dah berlaku lah. Apa dah, memang gitulah. Sebab mereka mengharuskan, walaupun perkataan ini kami tolak. Kata Qadhi Iyad, perkataan ini kita tolak juga. Tapi andai kata orang yang berpegang perkataan itu, maka tiada i'tirad, kerana apa yang berlaku itu bukan daripada ma huwa tariquhul balagh, bukan perkara yang bentuk penyampaian wahyu. Wa amma ala madhhabi man yamna'u sahwa wan nisyana fi af'alihi jumlatan, adapun atas mazhab yang menghalang, memustahilkan lupa dan lalai itu pada perbuatan Nabi secara umum. Wa yara annahu fi mithli hadha 'amidun li surati nisyan, dan dia berpandangan bahawa Nabi itu amidun, dia sengaja, li surati nisyan, membuat rupa macam lupa, sengaja buat macam lupa, liyasunna, supaya untuk menjadikan sunnah, supaya menjadi syariat, pensyariatan lah. Makna kalau orang lupa dia kena buat macam mana, gitu kan, sunat sujud sahwi kan. Jadi Nabi sengajakan membuat rupa lupa untuk menetapkan syariat dan sunnah. Wa huwa sadiqun fi khabarihi, dan ketika itu Nabi itu benarlah, kerana dia tidak qasar dan dia tidak lupa, kerana dibuat tu tujuan untuk menetapkan hukum pensyariatan. Bagaimana nak buat kalau lupa? Iaitu kena sujud sahwi. Li'annahu lam yansa wala kusira, kerana Nabi tidak lupa dan tidak diqasar sembahyang. Walakinnahu ala hadzal qaul ta'ammudu hadzal fi'la ta'ammudu, walakin hadzal qaul ta'ammada baca fi'il. Tetapi atas pandangan ini, maka Nabi ni ta'ammada hadzal fi'la, Nabi sengajalah buat perbuatan itu. Fi hadhihi surah, dalam rupa keadaan ini, liyasunnahu liman i'tarahu mithlah,
liman i'tarahu mithlu, untuk menjadikan sunnah syariat bagi orang yang datang seumpama lupa itu. Wa huwa qaulun marghubun anhu, tapi perkataan ni perkataan yang tidak diingini. Maghrub mana tidak sesuai. Takkan Nabi sengaja nak buat lupa. Walau Tok Imam pun lewat gitu. Tadi belajar bab apa? Bab sujud sahwi. Lepas tu Tok Imam putih, mayang pun sengaja buat lupa. Tak boleh. Jadi qaul ni marghubun anhu. Wa nadhkuruhu fi mawdhi'i, kami akan sebut hujah pada tempatnya. Contoh senang adilah. Tok Imam walaupun dia ngajar bab semayang, bab berkata sujud sahwi, perkara sunat sujud sahwi, tiba-tiba dia sengaja buat perkara tu. Nak jadi batal semayang tak? Kalau perkara itu perkara yang menyebabkan batal lah. Kalau benda tak batal tak baca pun ada masalah. Wa amma ala ihalati sahwi alaihi fil aqwal, adapun atas pandangan yang ihalati sahwi memustahilkan lupa di atas Nabi fil aqwal, pada perkataan, wa tajwizi sahwi alaihi fima laysa tariquhul qaul, dan mengharuskan lupa atas Nabi pada perkara yang bukan jalan perkataan, kama sanadkuruhu fa fihi ajwibatun, maka ada beberapa wajah, ada beberapa jawapan. Macam mana kita nak jawab ni? Minha, antaranya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara min i'tiqadihi wa dhamirihi. Nabi memberitahu daripada i'tiqad, apa yang dia tahu, dan daripada apa yang dia pandangan dia. Dia memang pada dia tidak inginkan qasar, dan dia pada andaian dia tidak lupa. Amma inkarul qasri, adapun menafikan qasar, fa haqqun, benarlah, sebab Nabi tak nak qasar. Wasidkun, dan betul, batinan wa zahiran, secara batin dan secara zahirnya. Wa amman nisyan, adapun Nabi kata wa kullu dhalika lam yakun, itu lupa pun tidak. Wa amman nisyan fa akhbara sallallahu alaihi wasallam an i'tiqadihi, maka Nabi memberitahu tentang apa yang dia i'tiqad, apa yang dia sangka pada dia rasa tak lupalah. Nampak tak? Wa annahu lam yansa fi dhannihi, dan dia tidak lupa pada sangkaannya. Fa ka'annahu qasada al-khabar bihadza an dhannihi, seakan Nabi mengqasadkan memberitahu tentang zannya ini. Nabi nak khabar bahawa tak lupa tu pada dia tak lupa. Wa illam yang tiqu bihi, walaupun dia tidak menyebut tentang zon, pada sangkaanku tu dah sebut. Wa hadza sidqun aidan, dan itu pun benar. Wa wajhun tsani, dan wajah yang kedua pula, anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam walam ansa, dan aku tidak lupa, raji'un ila salam, kembali kepada salam. Mana? Ni takwil kedua ni, dia kata walam ansa, aku tidak lupa. Lupa apa? Aku tak lupa beri salam. Ai inni salamtu qasdan, aku memberi salam dalam keadaan sengaja aku beri salam. Wa sahautu anil adat, tapi aku lupa bilangan. Ai lam ansahu fi nafsi salam, aku tidak lupa pada diri salam tu. Salam aku tak beri salam. Wa hadza muhtamalun, ini juga boleh diihtimal. Wa fihi bu'du, tapi jauh sangatlah. Salam tak ada disebut pun dalam perkataan sebelum tu. Nak kembali dhamir pada mana? Nampak tak? Jadi jauh sikitlah takwilan ni. Wa wajhun thalithun, wajah yang ketiga, wa huwa ab'aduha, itu yang paling jauh apa nama ni, takwilan itu jauh sangat. Ma dhahaba ilaihi ba'dhum, apa yang berpandangan oleh sebahagian mereka. Wa in ihtamalahu lafzu, walaupun benda itu ditanggung dan difaham oleh lafaz. Min qawlihi, daripada kata Nabi, kullu dhalika lam yakun, Nabi katakan semua itu tidak berlaku. Qasar pun tidak, lupa pun tidak. Ai lam yajtami al-qasru wan nisyan, tidak berhimpun qasar dan lupa. Jadi kul ni dipanggil kul apa? Kul jami'. Maksud apa? Qasar dan lupa tak akan berlaku. Jadi Nabi nak khabar, wajah takwilan ini ada kita jumpa dalam kitab-kitab kan. Dalam kitab usul fiqh ada. Sebahagian mendatangkan takwilan ini. Nabi kata kullu zalika lam yakun, dengan makna qasar dan juga lupa takkan berlaku. Takkan berlaku.
dalam masa kosor aku lupa, takkan berlaku. Faham tak? Bal kana ahaduhuma, bahkan salah satu je. Wa mafhumul, jadi itu tak satu takwilan. Takwilan ni di sisi Syekh kita ni jauh sikit lah, walaupun ulama-ulama usul sebagian sebut sebab lafaz itu muhtamil, lafaz itu mengihtimalkan makna tersebut. Wa mafhumul lafzi khilaf, kerana mafhum daripada lafaz menyalahi apa yang ditakwil tadi. Kalau lafaz orang dengar, orang dengar dan sahabat dengar Nabi kata gitu, orang takkan faham Nabi kata gabung dua tu mustahil. Apa dah? Mafhumul lafzi khilafuhu ma'ar riwayatil ukhra as-sahihah, berserta ada riwayat lain yang sahih, wa huwa qauluhu, iaitu ma kusiratis salatu wa ma nasitu. Lakilah payah nak takwilkan dengan kul tu kul jami'. Apa dah? Hadza ma ra'aitu fihi li a'immatina, itulah apa yang aku dapati jawapan bagi para imam-imam kita. Wa kullun min hadhihi alwujuh, dan setiap daripada wajah ini muhtamalul lafzi, boleh ditanggung bagi lafaz, ala bu'di ba'dihha, dalam keadaan jauh sangat takwilan sebahagiannya, wa ta'assufil akhari minha, dan sangat melampau takwilan pada pihak yang lain. Qala al-qadhi Abul Fadl rahimahullah, kata Qadhi Iyad, wallazi aqulu, dan pandangan yang aku berpandangan, aku kata, wa yadhharuli, dan aku zahir bagi aku, annahu aqrabu min hadhihi wujuh kulliha, dan inilah pandangan hampir daripada wajah-wajah takwilan semua ini, anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam lam ansa, tidak aku lupa, itu inkarun lil lafzi allazi nafahu an nafsihi, dia ingkar, dia mengingkari lafaz yang dia nafikan tentang diri dia. Inkarun lil lafzi allazi nafahu an nafsihi, pengingkaran bagi lafaz yang dia nafikan dari dirinya, wa ankarahu ala ghairihi, dan dia ingkar ke atas orang lain. Apa dia? Iaitu pada masalah perkataan Nabi, bi'sama li ahadikum ayyakul, sangat buruk seorang kamu itu berkata, kata apa? Nasitu ayata kaza wa kaza, aku terlupa ayat ni. Walakinnahu nusiya, tetapi hendaklah dikata nusiya, aku dilupakan. Jadi nak api itulah. Walam ansa, aku tidak lupa kerana aku dilupakan. Sebagaimana hadis lain yang Nabi kata, tak patut seorang itu kata aku lupa ayat ni, lupa ayat ni. Tapi hendaklah dia kata aku dilupakan tentang ayat tu. Nampak? Jadi dia tafsir hadis ni dengan hadis lain. Wa biqaulihi fi ba'd riwayatil hadis, dan dengan perkataan Nabi pada sebahagian riwayat hadis lain, kata lastu ansa, tidak aku lupa, walakin unassa, tetapi aku dilupakan. Jadi hak Nabi kata lam ansa tu, aku tak lupa, dengan maksud tu aku dilupakan. Falamma qala lahu sa'il, apabila berkata kepadanya orang yang bertanya, aku siratis salatu am nasita, adakah diqasar sembahyang ataupun kamu lupa? Angkara qasraha, maka Nabi menafikan qasar sembahyang, kama kana, sebagaimana ada, wa nisyanahu min qibali nafsi, dan Nabi menafikan lupa dari pihak diri dia, wa annahu in kana jara syai'in min dhalika, dan bahawa sesungguhnya kalau berlaku sesuatu daripada perkara itu, faqad nusiya, sesungguhnya dia dilupakan, bukan dia tu lupa daripada pihak dia dilupakan. Hatta sa'ala ghairah, sehinggalah dia tanya orang lain, fatahaqqaqa annahu nusiya, dan yakin sungguhlah bahawa dia dilupakan, berlaku lupa dalam sembahyang. Wa ujriya alaihi dhalika, dan berlaku perkara itu liya sunnah, supaya dapat dijadikan sunnah, dijadikan persyariatan. Faqauluhu ala hadha, maka perkataan Nabi atas ini lam ansa,
walam tuksar, tidak aku lupa dan tidak diqasar, au kullu dzalika lam yakun sidqun wa haqqun. Itu benar dan juga betul. Lam tuksar, tidak diqasar sembahyang, walam yansah haqiqatan, dan Nabi tidak lupa pada hakikat, lakinnahu nussiya, tetapi dia itu dilupakan. Nampak? Ya. Itu satu wajah itu. Wa wajhun akharu, dan satu wajah lain lagi, istathartuhu min kalami ba'di masyayikhi, yang mana aku faham, istathartuhu, aku faham dan aku istikhraj, aku ambil faedah daripada kalam sebahagian para syekh, wa dhalika annahu qala, dan demikian itu bahawa Nabi dia berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashu wa la yansa. Nabi tersilap tapi Nabi tak lupa. Nabi tersilap tapi Nabi tak lupa. Walidzalika nafa an nafsihi nisyan, kerana itu Nabi menafikan daripada dirinya terlupa. Qala li anna nisyan ghaflatun wa afatun, kerana nisyan ni, lupa ni, satu ghaflah, lalai, dan juga afah, penyakit. Lupa ni kadang penyakit tau. Orang ni banyak lupa. Satu penyakit, satu benda yang mencacatkan lah. Wasahwi, dan tersalah itu innama huwa syughluban. Tersalah itu boleh jadi kerana apa? Syughlubalin. Kerana kita kata sibuk mikir. Sibuk memikirkan siapa tersalah. Syughluban. Kita banyak sangat benda yang dalam fikiran, jadi tersalah. Qala fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasku fi salati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ni lupa dalam sembahyang, wala yaghfalu anha, dia tidak lalai. Wa kana yashghaluhu an harakati salati ma fi salah. Ma tu jadi fa'il bagi yashghaluhu. Wa kana ma fi salah yashghaluhu an harakati salah. Apa yang berada dalam sembahyang, iaitu dalam sembahyang bermunajat dengan Allah tu. Apa yang ada dalam sembahyang itu daripada munajat kepada Allah, dalam keadaan mengingat Tuhan dan semua tu, itu menyebabkan dia jadi apa? Jadi terlalai pada gerakan sembahyang. Jadi terlalai pada pergerakan sembahyang. Sebab apa? Kerana dalam sembahyang tu munajat dia itu menyebabkan dia tak ingat dia dalam sembahyang. Gitulah. Wa kana yashghaluhu an harakatis salah ma. Ma tu fa'il bagi yashghaluhu. Apa yang dalam sembahyang tu, iaitu munajat dia dengan Tuhan, menyebabkan dia sampai terlupa dia tengah sembahyang pun. Syughlan biha, sebagai bersibuk dengan sembahyang. La ghaflatan anha, bukan lalai daripada sembahyang. Kita lalai dalam sembahyang. Lalai dalam sembahyang kita. Nabi bukan lalai, tapi syughlan, sibuk je hangat dengan tujuan sembahyang sampai lupa keadaan dan pergerakan sembahyang. Ni datang perkataan ya sa'ili ar-rasulillahi kaifasaha wasahu min kulli qalbin ghafilillahi qad ghaba sirruhu an kulli syai'in fasaha amma siwallahi fatta'zimu lillahi. Jadi dia ada syair ulama menulis dalam bait dia, menyatakan bahawa ya sa'ili ar rasulillah kaifasaha, wahai orang yang bertanya tentang Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu lupa. Wasahu min kulli qalbin ghafilillahi, padahal lupa itu pada setiap hati itu ialah menyebabkan lalai daripada Tuhan. Jadi jawapannya apa? Qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha amma siwallahi fatta'zimu lillahi. Maka sungguhnya ghaba sirruhu an ma siwallah, hati Nabi ini jadi riak, hilang daripada selain Tuhan, hanya kepada Tuhan. Kerana dalam sembahyang dia benar-benar munajat dan ingat Tuhan, maka hatinya jadi hilang daripada selain Allah.
qad ghaba sirruhu amma siwallah, qad ghaba sirruhu fasaha amma siwallah. Jadi dia terlupa daripada selain Tuhan. Selain Tuhan tu termasuklah sembahyang, pergerakan sembahyang. Jadi lupa kerana sangat asyik dengan Allah sampai lupa di dalam sembahyang. Fatta'zimu lillahi, maka kemuliaan dan keagungan itu milik Allah. Jadi dia bukan lalai daripada sembahyang atau dalam sembahyang, tapi dia dia asyik dengan sembahyang. Sampai lupa daripada selain daripada itu. Itu masuk syughlan biha la ghaflatan anha. Fahadha in tuhaqqiqa ala hadzal ma'na, dan ini kalaulah ditahqiqkan dengan makna pengertian ini, lam yakun fi qawlihi, maka tidaklah ada pada perkataan Nabi ma kusirat as-salatu wala nasi khulfun fil qawli, tidak berlaku menyalahi perkataan, tidak berlaku dusta, betul lah. Wa indi, dan di sisi aku, kata Qadiyah, anna qawlahu ma kusiratis salatu wa ma nasitu, tidak dikosorkan semayang dan tidak aku lupa, bimakna tarkil ladhi huwa ahadu wajhai nisyan. Nisyan, nasi itu ialah dengan makna tark, makna meninggalkan, yang mana dia salah satu daripada dua makna nisyan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha kan, dengan makna aw taraktuha. Apa tak? Jadi betul bahasa Arab ni bukan luas, tak boleh faham satu wajah saja. Jadi dia kata nisyan dengan makna at-tark, salah satu daripada dua wajah bagi makna nisyan. Arada, wallahu alam, katanya maksudnya Allah lah lebih tahu. Inni lam usallim min rak'ataini tarikan li ikmalis salah, aku tidak memberi salam daripada 2 rakaat itu kerana nak meninggalkan, bagi nak menyempurnakan sembahyang. Jadi nasid bukan maksud lupa, tinggal. Walam ansa ataupun manasi itu tidak aku lupa, maknanya aku tidak tinggalkan beri salam tu kerana nak menyempurnakan sembahyang setakat tu saja. Lakinni nasitu, tapi aku terlupa. Walam yakun dzalika min tilqa'i nafsi, dan itu semua bukanlah daripada diri aku sendiri yang menyebabkan lupa itu. Wa dalilu ala dzalika, dalil atas demikian itu ila qauluhu alaihi salatu wassalam fil hadis sahih, inni la ansa au unassa li asunna. Dalilnya adalah hadis lain disebut sesungguhnya aku la ansa, aku la, ada la macam mana? La ansa ke apa? La ke la? La ansa ke la nafi? Bukan. Jadi sesungguhnya aku aku lupa, au unassa, atau dilupakan. Tujuan apa? Li as-sunnah, dengan tujuan supaya aku mendatangkan sunnah dan pensyariatan. Aku lupa atau dilupakan, tujuannya untuk pensyariatan. Wa amma qissatu kalimati Ibrahim alaihi salam al-madhkurah wallahu taala ala wa alam. Kita yang minta maaf lah, kita start lewat tadi. Ada tugas lain pula lepas ni. Jadi kita sebut di situlah, ni pun nak baca pula panjang ni. Berkaitan dengan iskal perkataan Nabi Ibrahim, ini sakim, dia mengata dia sakit tu. Okey, jadi insya-Allah kita akan sambung pada esok hari insya-Allah. Ada soalan? Esok insya-Allah boleh mulalah dalam buku 7, tak ada. Awal pun boleh, awal sikit pun apa, esok subuh ke apa? Jadi boleh apa? Tengoklah, ataupun pukul 7 pun tak apa. Esok pun 7 atau 6.50, 6.45 tengoklah tu Ustaz Muaz Okey. Ada soalan? Tak ada. Apa dia? Nabi Adam. Sebut dah ni kan? Pasal kisah Nabi Adam kan? Ismah pada Nabi Adam.
apa yang diiktikadkan oleh kita ahli sunnah wal jamaah. Nabi Adam dan segala para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam maksum daripada dosa besar dan dosa kecil, sengaja ataupun tidak, sebelum dilantik atau selepas dilantik. Apa yang berlaku kepada Nabi Adam itu ialah surahnya, rupanya macam dosa, tapi dia tidak dosa. Termasuk daripada bab hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Apa yang zahir macam dosa, itu pada hakikatnya bukanlah dosa, tapi apa yang Tuhan kata tentukan supaya Nabi Adam akhirnya menjadi sebab kepada Nabi Adam turun di bumi dan menjadi sebab kepada dia orang pertama Allah Ta'ala bukakan pintu taubat. Tapi kenapa Nabi Adam menganggap itu dosa? Kerana dia orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentulah hasanatul abrar, perkara baik yang dibuat oleh orang-orang baik, sayyiatul muqarrabin, masih dianggap perkara yang teruk di sisi orang yang hampir dan dekat dengan seseorang. Jadi begitulah kedudukan penafsirannya, bukan dengan makna dia melakukan dosa yang hakiki. Rupa surah macam surah dosa, tapi hakikatnya tidak. Itulah secara ringkas. Rasanya boleh tengok sebelum ni saya dah bincang dah berkaitan dengan ismah ni, dan Ana pernah sebutlah tentang ni. Boleh tengok pada rakaman sebelum ni. Ada lagi soalan? Ya, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tak? Naik kita